Sejak tahun 2020, negara kita, Malaysia telah mula menempuh penularan wabak COVID-19. Pandemik COVID-19 ini bukan sahaja telah memberi kesan terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia, bahkan juga telah mengakibatkan ramai rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan. Selepas 2 tahun dibelenggu oleh pandemik COVID-19, Malaysia telah membuat peralihan ke fasa endemik. Adakah Malaysia masih mampu mencapai tingkat guna tenaga penuh setelah menempuh wabak COVID-19? Isu ini akan dikupas dan dibincangkan dengan lebih lanjut khas dalam program Diskusi Ekonomi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Diskusi Ekonomi bersama saya, Afifi Amani. Pada tahun 2020, negara kita, Malaysia, telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan ekonomi negara kita kian merosot sekaligus menimbulkan masalah pengangguran yang kritikal. Bersama saya pada hari ini untuk membincangkan topik kita, adakah Malaysia masih mampu mencapai tingkat guna tenaga penuh setelah dilanda wabak COVID-19? Yang berhormat Dr. Hanani Zekri, selaku Menteri Sumber Manusia dan Menteri Ekonomi, Datuk Seri Shahira Razis. Selamat datang saya ucapkan. Baiklah, COVID-19 ini memberi impak kepada kadar pengangguran di Malaysia. Oleh itu, bolehkah Dr. Hanani menjelaskan dengan lebih lanjut? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cik Afifi Amani. Okey, pada pendapat saya, topik pengangguran ini merupakan topik yang sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Tambah-tambah lagi ketika penularan COVID-19, apabila penularan COVID-19 ini telah memberikan kesan yang sangat buruk kepada kadar pengangguran. Apabila kadar pengangguran telah meningkat sebanyak 5.3%. Apa yang kita dapat lihat, isi rumah tidak dapat bekerja dan syarikat juga tidak mampu menggajikan pekerja-pekerja mereka semasa PKP. Okey, berbanding pada Mei 2021, kadar pengangguran menurun iaitu sebanyak 4.5% kerana terdapatnya pembukaan perniagaan. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan tidak memandang enteng terhadap isu ini kerana pihak kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif seperti program subsidi upah dan jamin kerja. Apa yang kita dapat lihat, inisiatif ini telah memberikan impak yang positif kepada kadar pengangguran apabila kadar pengangguran telah turun sebanyak 3.9%. Okey, kadar pengangguran menunjukkan penurunan pada Mei 2020 sehingga Mei 2022. Terima kasih YB. Nampaknya kadar pengangguran di Malaysia sedang menurun. Walaupun data statistik menunjukkan penurunan kadar pengangguran, bolehkah YB Shahira menerangkan kesan pengangguran terhadap negara kita? Terima kasih kepada saudari Afifi Amani. Pengangguran pada hari ini menimbulkan kesan kepada sosial dan ekonomi. Bagi pendapat Cik Afifi sendiri, adakah Cik Afifi berasa tertekan apabila tidak mempunyai pendapatan sendiri? Ya YB, sudah semestinya. Ya, tertekan merupakan salah satu kesan negatif kepada kesihatan fizikal rakyat Malaysia apabila menjadi seorang penganggur. Bagi aspek ekonomi pula, pengangguran yang meningkat menyebabkan kadar kemiskinan juga meningkat. Apabila seseorang individu tidak bekerja, mereka tidak mempunyai pendapatan sendiri dan tidak mampu berbelanja, menjadikan taraf hidup rakyat semakin menurun. Kerana itu, kita memberikan perhatian penting kepada pengangguran yang berlaku di Malaysia. Bagaimana taraf hidup masyarakat boleh menurun? Adakah Malaysia masih mampu mencapai tingkat guna tenaga penuh? Okey, untuk makluman semua, tingkat guna tenaga penuh ialah keadaan di mana pengangguran berada di tahap minimum dan pendapatan negara berada di tahap maksimum. Dalam arti kata lain, kadar pengangguran berada di bawah 4%. Okey, jika kita lihat daripada data statistik pada Mei 2020 sehingga Mei 2021, Malaysia tidak mampu untuk mencapai tingkat guna tenaga penuh kerana kita masih berhadapan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, pada Mei 2022, Malaysia telah pun berjaya untuk mencapai tingkat guna tenaga penuh kerana kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif dan juga kita telah berjaya mencapai tingkat guna tenaga penuh iaitu 3.9%. Memandangkan negara kita Malaysia telah mampu mencapai tingkat guna tenaga penuh setelah dilanda wabak COVID-19, ini juga bermaksud Malaysia telah mampu mencapai matlamat makroekonomi. Adakah Malaysia juga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi? Apakah pandangan YB Shahira? Menarik soalan yang diajukan oleh saudari Afifi Amani.
Ekonomi Malaysia pada hari ini mencatatkan pertumbuhan yang lebih kukuh disokong oleh keadaan pasaran pekerjaan. Apabila kerajaan Malaysia mengisytiharkan peralihan ke fasa endemik, kita dapati bahawa lebih banyak pembukaan sektor tertentu seperti sektor perkhidmatan dan sektor perkilangan. Secara tak langsung, lebih banyak peluang pekerjaan yang wujud kepada rakyat Malaysia. Taraf hidup rakyat semakin meningkat, KDNK bertambah, pendapatan negara bertambah sekaligus menjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. Penjelasan yang sangat padat daripada panel-panel jemputan kita. Terima kasih saya ucapkan. Untuk menyimpulkan topik kita pada hari ini, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, Malaysia akhirnya berjaya mencapai tingkat guna tenaga penuh dan berjaya mencapai pertumbuhan ekonomi negara. Maka berakhirlah diskusi ekonomi kita pada hari ini. Terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Salam satu Malaysia, salam KMPK di hatiku.